ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menyambut perayaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Idul Adha. Idul Adha ini dinamakan dengan adha ataupun pengorbanan ataupun penyembelihan, kerana pada hari inilah manusia menyembelih sebagaimana tuntutan agama ke atas mereka. Jadi ia dinamakan adha. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Umar radhiyallahu anhu bercakap, sebagaimana diriwayatkan dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, kamu janganlah berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha, kerana Idul Fitri itu kamu iftar, kamu berbuka daripada puasa yang telah lama kamu lalui, dan juga Idul Adha itu kamu makan, takuluna min nusukikum, kamu makan daripada binatang sembelihan kamu. Maka itulah dua perayaan yang disambut oleh umat Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perayaan ini sebagai hadiah kepada mereka. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila Nabi dan Abu Bakar masuk ke rumah, lalu orang bermain alat muzik, gendang dan sebagainya, Abu Bakar marah di dalam rumah Nabi SAW. Dan Nabi menegur Abu Bakar. Lalu Nabi SAW mengatakan, likulli qaumin aidan wa hadha iduna. Untuk setiap kaum ada perayaan mereka, sedangkan ini adalah perayaan kita. Dan begitu juga apabila kita menyambut Eid, sama ada Idul Fitri ataupun Idul Adha, disunnahkan kepada kita untuk bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Disunnahkan untuk memperbanyakkan takbir. Dan diriwayatkan bahawa para salaf mereka sentiasa bertakbir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apabila dia pergi ke pasar, dia bertakbir di pasar. Apabila orang mendengar, dia bertakbir. Orang bertakbir bersama-sama dengan dia. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Mereka bertakbir apabila mereka berjalan, apabila mereka berhenti, apabila mereka mendaki, apabila mereka menuruni, apabila mereka menaiki binatang tunggangan dan sebagainya. Menjadikan takbir itu sebagai permulaan kepada setiap gerakan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan takbir yang kita ucapkan ini, takbir ini sebagai tanda kemenangan, sebagai tanda membesarkan Allah, sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah signifikannya takbir. Perkataan takbir itu bererti membesarkan. Apabila manusia mendapat sesuatu nikmat, apabila manusia bersyukur di atas apa sahaja pemberian Allah, maka sebagai balasan dia bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir ini adalah lafaz sama yang dikongsi oleh umat Islam di semua tempat. Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, kesemua mereka mengucapkan takbir yang sama.
Di mana-mana pelosok muka bumi ini orang membesarkan Allah dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyambut Idul Adha ini, kita berada dalam satu peristiwa yang besar. Setelah 10 hari sebelum datangnya Idul Adha ini, dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hari yang cukup besar. Yang mana apabila sahabat datang bertanya Nabi SAW, apakah amalan yang paling baik? Amalan yang paling bagus bila amalan itu dilakukan? Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Kata Nabi SAW, tidak ada satu hari pun yang amalan-amalan kebaikan itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 10 hari ini. Apakah 10 hari itu? 10 hari pertama Dzulhijjah yang ditutup dengan hari ini. Para sahabat apabila mendengar perkataan Nabi SAW, mereka tertanya-tanya. Kerana pada mereka ada amalan yang besar, iaitu jihad. Ada amalan yang Nabi janjikan orang akan terus menuju syurga, iaitu jihad. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apabila engkau katakan 10 hari ini amalan paling baik, adakah termasuk lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah. Ya, walaupun ataupun dia lebih besar daripada jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 10 hari yang besar ini amalannya lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW sebut selepas itu, illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'an. Melainkan orang yang keluar dengan jiwa dan juga harta bendanya, lalu tidak ada sesuatu pun daripada jiwa dan harta bendanya yang kembali kepadanya. Maka itu tidak ada ibadat yang boleh menandinginya. Itu kemuncak ibadat. Itu tiket menuju ke syurga. Selain daripada itu, kata Nabi SAW, kamu isi 10 hari ini dengan ibadat, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding apa sahaja ibadat-ibadat kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan setelah kita menyempurnakan 10 hari itu, maka manusia berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih binatang korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging itu sampai kepada kita. Darah korban itu mengalir ke dalam perut bumi, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging-daging itu dan juga darah-darah itu, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu. Kamu tidak memberi makan kepada Allah. Kamu tidak menyumbang kepada Allah. Allah tidak memerlukan kamu. Allah ghaniyun, kaya. Tetapi yang kamu sembelih itu sampai kepada Allah ketakwaan daripada diri kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dan pada hari raya ini juga kita berada dalam satu peristiwa yang cukup besar, iaitu kita bersama dengan jutaan jemaah yang menunaikan haji di Baitullahil Haram, di rumah Allah yang mulia. Kita bersama dengan mereka di dalam hari raya ini, yang mana Nabi SAW menyebutkan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Haji yang baik itu tidak ada ganjaran kepadanya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, bagi kita yang masih belum menunaikan haji, tanamkan azam kita, kuatkan tekad kita, perbanyakkan usaha kita untuk melawat rumah Allah yang mulia bagi menunaikan haji. Dhaifur Rahman, menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan haji yang mana Nabi SAW sebut, apabila kamu tunaikan haji yang baik, mabrur. Sebahagian ulama mengatakan haji yang baik itu adalah haji yang kamu sempurnakan ke semua rukun-rukunnya.
kesemua manasiknya, kesemua benda-benda yang dituntut oleh Nabi SAW, maka apabila kamu tunaikan itu, tidak ada ganjaran yang lebih layak untuk kamu dapat melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, haji ini adalah ibadah yang besar di dalam Islam. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sediakanlah perbekalan kamu dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Haji adalah ibadat yang memerlukan bekalan jiwa, memerlukan bekalan fizikal, memerlukan harta benda kamu, dan ia adalah ibadah yang besar. Haji ini adalah satu ibadah yang bermula daripada sejarah. Haji ini adalah ibadah yang dimulakan oleh Ibrahim alaihi salam dan juga Ismail, lalu diikuti oleh manusia daripada seluruh muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Apabila Ibrahim dan Ismail mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berdoa, ya Allah, terimalah daripada kami. Innaka antas sami'un alim. Ya Allah, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, terimalah daripada kami. Dan Ibrahim alaihi salam, apabila dia telah mendirikan rumah Allah, dia berdoa kepada Allah, wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana ibadat kami dan juga terimalah taubat kami. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan apabila Jibril radhiyallahu anhu, Jibril malak ketua kepada para malaikat, Jibril membawakan Ibrahim, mengajarkan Ibrahim bagaimana manasik haji. Apabila sampai di Arafah, Jibril bertanya kepada Ibrahim, sekarang tahukah kamu apa itu haji? Ibrahim kata, araftu, aku tahu haji. Maka dari situ datangnya nama Arafah, tempat perhimpunan manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jemaah haji ini mereka melalui satu perjalanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas satu muka bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada hari yang sama yang kita berdiri pada hari ini, hari yang sama begini 1400 tahun dahulu, Nabi berdiri di hadapan para sahabat, lalu Nabi tanya, ayyu syahrin hadha? Bulan apakah ini? Dalam hadis riwayat Muslim dan juga Al-Bukhari menyebutkan juga, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu hari apa ini. Sebahagian sahabat mengatakan, kami fikir bahawa Nabi mungkin akan memberi nama kepada bulan ini lain daripada nama-namanya. Lalu para sahabat tunggu, bulan apakah ini? Maka Nabi berkata kepada para sahabat, bukankah ini bulan haram? Dzulhijjah pada ketika itu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Nabi bertanya kepada para sahabat, hari apakah ini? Para sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, alaysa hadha yaumun nahar? Bukankah pada hari ini hari kamu menyembelih? Para sahabat kata, ya wahai Rasulullah. Nabi bertanya kepada para sahabat, bumi apakah yang kita pijak ini? Para sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, bukankah kita telah sedang membijak bumi haram yang dimuliakan oleh Allah? Bukankah kita berada di negara haram? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini 3 kemuliaan yang berkumpul pada hari ini. Hari haram, di Mekah di tanah haram, dan juga di bulan haram, bulan yang tidak dibenarkan asalnya berperang. Maka kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan maruah kamu haram untuk diambil oleh sesiapa sahaja, sebagaimana haramnya hari ini di atas muka bumi ini di bulan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, semalam pada tanggal 9 Dzulhijjah, para jemaah haji mereka berada di Arafah. Dan disunahkan kepada kita untuk berpuasa. Apa besarnya Arafah ini? Arafah ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arafah ini adalah tempat di luar tanah haram. Dia tidak berada di dalam tanah haram. Arab jahiliyah dahulu, apabila orang luar datang menunaikan haji,
Lalu mereka paksa orang luar, kamu mesti berada di Arafah. Pada tanggal 9, kamu semua mesti ke Arafah. Lalu Quraisy yang berada di Mekah pada ketika itu, mereka merasakan bahawa diri mereka hebat, diri mereka besar. Mereka tidak perlu kepada Arafah. Mereka tinggal di dalam kawasan haram. Kalau bagi sahabat-sahabat yang pergi ke Mekah, Muzdalifah itu di kawasan haram. Arafah itu di luar. Lalu orang luar berada di luar. Quraisy berada di Mekah. Mereka melihat orang luar yang berada di Arafah. Mereka tak keluar. Apabila Nabi SAW membawa jamaah haji pada tanggal 9, pada tahun ke-9 Hijjah, Nabi SAW menyebutkan Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Siapa yang tidak mendapatkan Arafah sebelum terbitnya fajar tanggal 10, maka tidak ada haji baginya. Sama ada kamu tinggal di tanah haram ataupun kamu tinggal di luar tanah haram, kamu mesti ke Arafah. Dan Arafah itu adalah ada 3 benda yang besar di Arafah. 3 benda ini apabila digabungkan bersama, dia menjadikan doa manusia itu terus termakbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab. Sehingga sebahagian para salaf mengatakan doa ini adalah doa yang mereka melihat kesannya terus sampai kepada mereka. Doa yang hebat dan kuat ini Allah ikat dengan 3 syarat. Bila kena 3 syarat ini, maka doa ini tidak langsung dihalang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila kita berjumpa dengan orang, kita bertanya dengan orang, kita mendengar cerita orang, kita katakan betul doa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cerita yang sampai kepada kita, dia tak bawa duit, dia tak ada duit. Lalu dia pergi ke Arafah, dia menadah tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kaya mengingatkan dia minta sedekah, lalu berikan duit kepada dia. Dia tak minta. Allahu Akbar. Arafah ini ada keajaiban yang cukup besar. Ada orang yang dahaga berdiri di Arafah pada musim panas berdoa kepada Allah. Lalu ada orang sampaikan kepadanya air. Arafah ini satu bumi yang hebat. Doa yang Allah makbulkan. Apa syaratnya? Pertama, doa itu adalah pada hari Arafah, tanggal 9 Dhul Hijjah. Yang kedua, doa itu dibuat di bumi Arafah. Orang yang tinggal di dalam kawasan haram tidak pergi ke Arafah, hilang fadilat itu. Orang yang duduk di tempat lain tidak sampai ke Arafah, hilang fadilat itu. Begitu juga orang yang pergi ke Arafah bukan pada hari Arafah. Rombongan umrah pergi ke Arafah berdoa, hilang fadilat itu. Dia mesti di bumi Arafah pada hari Arafah. Dan juga daripada waktu maghrib, daripada waktu zuhur sehingga waktu maghrib. Tempoh masa itu doa dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bayangkan Nabi SAW tidak pernah mengabaikan solat, tidak meninggalkan solat, tidak menjamakkan solat melainkan dalam perjalanan Nabi pergi perang dan sebagainya. Nabi menjaga solat pada waktunya. Tapi pada hari Arafah, Nabi solat zuhur 2 rakaat qasar. Selepas zuhur itu Nabi gabungkan dengan asar 2 rakaat lagi. Maka pada waktu zuhur Nabi SAW solat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Kemudian Nabi berdiri di bumi Arafah. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu asar, Nabi SAW tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu maghrib. Zuhur sehingga maghrib, Nabi menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan indahnya tempoh masa itu, mulianya waktu itu, mulianya bumi itu, mulianya hari itu. Apabila Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan sehingga maghrib. Apabila masuk waktu maghrib, wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu telah berjalan meninggalkan Arafah, maka sebutlah nama Allah di Masy'aril Haram, di kawasan haram. Sebahagian ulama tafsir mengatakan itu yang dimaksudkan dengan itu adalah di Muzdalifah. Setelah masuk waktu maghrib, Nabi berjalan bersama dengan para sahabat menuju Muzdalifah. Para sahabat bertanya, "Salah ya Rasulullah?" Nabi kata, "Salatu amamakum." Solat di hadapan kamu. Mereka terus berjalan.
Apabila sampai di hujung waktu maghrib, para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, salat." Nabi kata, "As-salatu amamakum." Salat di hadapan kamu. Nabi berjalan. Apabila Nabi sampai di Muzdalifah, Nabi SAW jamak di antara maghrib dan isyak di waktu isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bila benda besar ini berlaku, itulah semalam, iaitu pada hari Arafah. Itulah manasik yang dilakukan oleh semua jamaah haji. Mudah-mudahan Allah membuka rezeki kita. Allah mentakdirkan kita bersama-sama akan melawat rumah Allah yang mulia, menunaikan haji di rumah Allah yang mulia, menunaikan ibadat yang paling besar, ibadat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita berada di hari-hari yang baik ini, Aidul Adha dan juga 3 hari selepas Aidul Adha Tasyrik ini, banyakkanlah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah binatang korban kamu, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kebaikan kita, dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kita pernah lupa doakan mudah-mudahan Allah menemukan kita dengan ibadah haji. Saban tahun kita menyambut Idul Adha, bersempena dengan orang menunaikan haji. Doalah mudah-mudahan, ya Allah, satu hari nanti sampaikan aku untuk bersama dengan mereka. Sampaikan aku untuk melawat ke rumahmu dan juga menunaikan haji. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita. Kita doakan kepada umat Islam sekalian kebaikan kepada mereka. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita dan juga umat Islam yang lain, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma ighfir lana jami'an. Allahumma yassir umurana. Allahumma ansurna ala a'da'ina. Allahumma ansur juyushal muslimin. Allahumma dammiril kafarata wal mubtadi'ata wal mulhidin. Allahumma ahlikal yahud wan nasara. Allahumma ja'al da'irata saw'i alaihim. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ala a'da'ina. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma wahhid saffal muslimin. Allahumma ba'id bainana wa bainal ma'asi ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina abwaba rahmatik wa abwaba ridak wa abwaba barakatik wa abwaba rahmatik wa abwaba fadlik من السماء والأرض يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.